Berdasarkan dialog di antara raja dan bendahara menyatakan Hang Tuah berasal daripada suatu tempat yang dipanggil Duyung. Oleh itu, beberapa tempat yang dipanggil Duyung di tanah Melayu ini dikaji, namun kebanyakannya disangkal kecuali sebuah perigi di kampung Duyung di Melaka yang dipercayai mungkin digali oleh Hang Tuah itu sendiri. Berdasarkan catatan Okinawa Records di Jepun pula menyatakan Hang Tuah itu wujud dan dikatakan beliau dilahirkan di Singapura. Walau bagaimanapun, tempat kelahiran sebenar Hang Tuah masih menjadi tanda tanya. Apa yang diyakini adalah beliau berbangsa Melayu. Walaupun terdapat yang mengatakan Hang Tuah berbangsa Cina, namun tiada bukti yang sedemikian. Tambahan pula, kemahiran Hang Tuah dalam ilmu persilatan dipercayai benar kerana terdapat nama silat berkenaan dengan nama beliau iaitu Silat Hang Tuah. Namun begitu, beliau merupakan seorang yang sangat merendah diri, bertanggungjawab, berani, penyabar serta mahir mengukir strategi perang seperti dalam beberapa kisahnya yang berjaya menewaskan pelbagai musuh yang berkuasa. Berkaitan dengan Hang Tuah di internet pula, banyak artikel-artikel dan video-video yang lebih dekat dengan sumber-sumber lisan yang menceritakan tentang Hang Tuah. Ini juga bermaksud video-video dan artikel-artikel tersebut adalah tidak dikaji dengan lebih mendalam. Ayat yang menemani pengakhiran hidup Hang Tuah yang menyatakan Hang Tuah sebenarnya tidak mati kerana dia adalah seorang panglima dan seorang yang suci. Hal ini bermakna masih ada yang percaya bahawa Hang Tuah sebenarnya masih hidup hingga ke hari ini. Dalam sesebuah hikayat pasti ada pengakhirannya. Bagaimana Hang Tuah mangkat dan bagaimana pengakhiran hidup Hang Tuah sebenarnya tidak diceritakan. Hasil daripada cerita asal-usul terdapat 3 buah makam yang kita boleh percaya merupakan milik Hang Tuah. Makam yang pertama terletak di Kampung Pengkalan Perigi, Tanjung Keling. Makam ni mempunyai cap rasmi kerajaan besar dan juga mempunyai panjang yang 2 kali ganda lebih panjang. Namun apabila hasil penelitian dan penyelidikan yang lebih dalam, rupanya kerajaan Melaka sebenarnya tidak mengkaji asal-usul tentang milik siapa sebenarnya makam tersebut. Dan apabila akhirnya kita dapat jawapan bahawa kubur tersebut merupakan kubur seorang Islam Gujarati. Dan makam yang kedua terletak di Palembang. Makam ini juga didakwa oleh penjaga makam tersebut bahawa ini merupakan kubur Hang Tuah. Namun apabila dikaitkan dengan aliran masa, baru penjaga tersebut mengaku bahawa ia merupakan makam seorang Arab. Makam yang ketiga terletak berhampiran Sungai Nuyung di Lembah Gunung Bintan. Dipanggil sebagai The Palembang Cemetery. The Palembang Cemetery ini merupakan makam yang kita paling boleh percaya bahawa ia adalah milik Hang Tuah. Salah satu cara untuk membuktikan bahawa adakah sebenarnya Hang Tuah ini adalah seorang mitos ataupun memang seorang legenda yang wujud adalah dengan menjejaki waris keturunan beliau. Baru-baru ini seorang lelaki bernama Ismail Muhammad Yaakob mengaku bahawa dia adalah darah keturunan Hang Tuah generasi ke-12. Sebagai bukti yang diberikan, dia mempunyai tali tangan milik Hang Tuah dan juga manuskrip bertulis Tunkulah. Dia juga mempunyai bukti bahawa yang Hang Tuah sebenarnya meninggal dunia di Palembang. Jika kita dapat waris, dan salah satu cara untuk kita buktikan bahawa kubur tersebut adalah milik Hang Tuah adalah dengan melakukan ujian DNA antara 3 tempat makam tersebut. Kalau nak menurut, biar berakal. Kalau mengikut, biar pintar. Arkitek masjid ini iaitu Encik Efren Brilespas merupakan seorang arkitek daripada Filipina yang telah menerapkan unsur Timur dan Barat dalam pembinaan Masjid Negeri Pulau Pinang. Selain itu, masjid ini juga diilhamkan daripada rangka bentuk Katedral Brasilia iaitu merupakan satu seni bina yang terdapat di Brasilia, Brazil. Antara keunikan Masjid Negeri Pulau Pinang yang membezakan masjid ini dengan masjid-masjid yang terdapat di Malaysia ialah struktur binaan kubah masjid tersebut. Kubah Masjid Negeri Pulau Pinang sangat unik kerana apabila dipandang daripada sudut pandang atas, kelihatan seperti seolah-olah sekuntum bunga raya iaitu bunga kebangsaan Malaysia. Seterusnya, bahagian kubah masjid juga berwarna emas dan berbentuk seperti bawang yang menunjukkan bahawa seni reka bentuk datang daripada Mughal India.
Masjid Negeri Pulau Pinang juga sangat luas. Masjid ini dibina di atas tanah seluas 11 ekar. Oleh itu, faktor tersebut telah memudahkan orang ramai untuk datang ke Masjid Negeri kerana terdapat banyak tempat letak kereta. Dan perkara ini juga telah memberi keselesaan kepada para pengunjung, terutamanya sekiranya solat hari raya dan juga solat Jumaat diadakan. Selain itu, masjid ini mempunyai kerangka konkrit yang memberikan rupa bentuk moden dan elegan kepada bangunan tersebut. Jika diteliti dengan terperinci, seni bina masjid ini amat menekankan ciri-ciri Islam. Sebagai contoh, ukiran-ukiran seni kaligrafi ayat suci Al-Quran boleh didapati di ruang solat masjid. Contoh seterusnya yang menunjukkan bahawa ciri-ciri Islam diintegrasi dalam seni bina tempat ibadat ini boleh kita perhati dari reka bentuk binaan menara masjid ini. Menara yang terdapat di kompleks masjid ini mencapai ketinggian setinggi 170 kaki dan dikelilingi oleh 5 tiang melangit. Tiang-tiang melangit ini adalah simbol yang melambangkan 5 rukun Islam. Soalan pertama terbual yang berkenaan dengan persepsi responden terhadap agama Islam sebagai pengenalan dan secara umumnya responden pertama dan ketiga iaitu Puan Solihah dan Encik Suhairi menyatakan bahawa agama merupakan panduan hidup seseorang manusia. Dan bagi menjawab soalan yang lebih spesifik iaitu agama Islam, ketiga responden memberikan jawapan yang berkait rapat antara satu sama lain di mana agama merupakan gaya hidup yang sempurna dan bersesuaian dengan kehidupan sejagat. Responden kedua, Encik Muhammad Fauzi, juga percaya bahawa ikutan ajaran agama dan mencontohi ajaran Nabi Muhammad SAW merupakan antara faktor utama bagi kejayaan manusia di muka bumi ini. Soalan yang kedua pula berkaitan dengan tahap penerapan agama Islam dalam kehidupan seharian ketiga responden. Encik Suhairi dan Puan Solihah menyatakan bahawa tahap penerapan keluarga mereka dalam kadar sederhana di mana terdapat banyak perkara yang boleh dibaiki. Puan Solihah dia menyatakan bahawa beliau akan sentiasa memastikan anak-anak beliau mematuhi segala suruhan Allah dan keinginan beliau untuk melihat anak-anaknya membesar menjadi seorang yang taat dan patuh kepada suruhan Allah SWT. Responden kedua, Encik Muhammad Fauzi tidak menyatakan secara spesifik tentang tahap penyerapan keluarga beliau, namun ianya boleh didaksikan oleh pernyataan beliau bahawa betapa pentingnya solat kepada manusia kerana ia merupakan perkara pertama yang bakal dihisap oleh Allah SWT di akhirat. Begitu juga dengan kepentingan dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW kerana amal-amalan tersebut membawa banyak faedah. Soalan ketiga yang ditanya dalam tumbuhan yang ditekan ialah kepentingan agama dan budaya dalam membentuk masyarakat yang bertamadun. Ketiga-tiga orang yang ditumbuhan sepakat mengatakan bahawa agama dan budaya penting untuk membentuk masyarakat yang bertamadun. Hal ini kerana agama dan budaya mampu mendidik dan mendorong masyarakat untuk mengamalkan akhlak yang mulia dan nilai-nilai murni. Hanya masyarakat yang mempunyai akhlak yang mulia dan mengamalkan nilai-nilai moral yang tinggi mampu menjadi masyarakat yang bertamadun. Maka masyarakat Malaysia hendaklah mengamalkan agama dalam kehidupan seharian agar mampu menjadi negara dan masyarakat yang bertamadun.